Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad M. Kamaruddin. Jadi topik kita pada hari ini perkembangan sekularisme hingga ke demokrasi. Okey, perkembangan pemikiran ni daripada sekularisme hingga ke demokrasi. Jadi kita akan pergi membincangkan topik ini daripada satu persatu. Okey, bermulanya daripada topik sekularisme. Secularism. Apa yang dimaksudkan dengan secularism? Okey, secularism ni merupakan satu pemikiran yang menolak agama. Mereka juga memisahkan antara agama dan juga pentadbiran ataupun hal-hal duniawi. Okey, mereka menganggap agama ini adalah tahyul semata. Mereka sama ada mereka menerima agama, mereka menolak agama ni secara total ataupun mereka memilih-milih ataupun mereka mengambil sudut yang tertentu seperti aspek-aspek yang berbentuk spiritual. Golongan sekularisme juga mereka juga dikatakan mereka lebih suka peraturan yang mengikut logik akal ataupun peraturan yang selain daripada agama. Apabila mereka mengikut logik akal, mereka akan pergi ke peringkat yang kedua, iaitu pemikiran liberalism. Okey, liberalism. Apa yang dimaksudkan dengan liberalism? Liberalism ni merupakan suatu pemikiran yang bebas ataupun mereka ni menolak autoriti agama dalam kehidupan seharian mereka. Mereka menganggap bahawa tidak semestinya agama itu betul. Sebab apa? Okey, sebab mereka menyatakan bahawa agama juga ada campur tangan manusia. Jadi, mereka juga sebagai manusia mempunyai kelayakan untuk berijtihad dan memberi pandangan. Seterusnya, sebab itu jugalah mereka memilih untuk bebas atau terbuka daripada kawalan beragama. Di situlah datangnya konsep pemikiran liberalism. Seterusnya akan pergi kepada peringkat yang ketiga, iaitu rationalism. Apa pula yang dimasukkan dengan rationalism? Okey, rationalism ataupun kita daripada situ kita dah boleh aspek daripada segi logik akal ataupun berfikiran secara rasional lah orang kata. Okey, rationalism ni merupakan pemikiran yang berteraskan kepada logik akal semata. Mereka ni segala aspek yang dilihat adalah melalui logik akal. Sekiranya aspek-aspek yang tidak masuk akal seperti macam benda-benda yang tidak nampak ataupun senang contoh seperti dosa, pahala, akhirat, syurga, neraka tu, itu semua mereka menolak kerana mereka mengikut dari segi aspek ataupun aspek logik akal sahaja. Apabila mereka ni sering kaitkan dengan logik akal semata ataupun golongan mereka ni rationalism ni, mereka menolak seperti dosa pahala semua tu kerana apa? Sebab mereka fikir benda tu semua tahyul. Pasal tak ada dalam logik akal semata. Jadi apabila mereka mengikut logik akal semata, mereka akan beralih kepada peringkat seterusnya yang keempat, iaitu peringkat humanism. Apabila logik akal ni mereka akan lebih kepada manusia lah. Seterusnya akan seterusnya akan pergi ke peringkat humanism. Apa yang dimaksudkan dengan humanism? Ini yang kita tahu, rationalism ni mengikut logik akal. Okey, humanism ni merupakan pemikiran yang melihat dari aspek kemanusiaan saja ataupun aspek diri kita lah sebagai manusia. So, golongan mereka ni, mereka hanya melihat di segi aspek kemanusiaan. Mereka tidak melihat langsung daripada aspek ketuhanan. Jadi, mereka ni tak fikir pun, macam saya kata tadi, mereka tak fikir pun pasal dosa atau pahala, syurga, neraka, alam akhirat semua. Sebab bagi mereka ni, apa yang mereka rasa betul, maka betul lah. Jika mereka rasa ianya salah, maka salahlah. Begitu yang dikatakan dengan pemikiran humanism. Kemudian seterusnya dia akan pergi kepada peringkat seterusnya, iaitu human rights. Human rights, apakah yang dimaksudkan dengan human rights? Human rights ni
adalah dia akan melengkapkan aspek ataupun pemikiran humanism. Itu human right. Human rights ni, mereka ni mengagungkan hak-hak individu. Mereka juga ingin kesamarataan itu ditegakkan. Jadi mereka ni tidak memerlukan panduan daripada wahyu, sebab mereka menolak wahyu ataupun mereka mengambil dari sudut-sudut yang mereka suka saja. Itu yang dikatakan dengan human rights. Kemudian seterusnya mereka human rights ni humanism, daripada humanism. Jadi seterusnya mereka akan pergi ke peringkat seterusnya, peringkat yang ke-6, iaitu peringkat pluralism. Pluralism pula bermaksud ialah kesamarataan. Itu dia datangnya daripada human rights tadi, kesamarataan. Apabila mereka semua ingin semua sama rata, mereka akan pergi kepada pluralism. Jadi pluralism ni maksud ataupun kata lain juga, ia adalah mereka pemikiran yang menyatakan bahawa semua perkara adalah betul dan benar, dan tiada yang salah, dan tiada yang lebih betul ataupun tiada yang lebih salah. Mereka ingin semua sama rata sahaja. Itu yang dikatakan dengan pluralism. Ataupun di aspek lain pula, mereka menyatakan bahawa agama ni semua sama. Tiada yang betul, tiada yang salah. Semua sama rata. Itu yang dikatakan pluralism. Mereka daripada peringkat yang sebelumnya, itu human right, yang ingin tegakkan kesamarataan. Jadi wujudnya pluralism, mereka ingin semua benda sama rata, ataupun mereka menyatakan bahawa agama itu semua sama sahaja, sedangkan lain apabila mereka menyatakan semua perkara betul dan tiada benda yang lebih betul ataupun tiada benda yang lebih salah. Jadi untuk menentukan apa yang salah itu, mereka tidak berpandukan wahyu. Jadi mereka memerlukan suatu kaedah bagi menentukan mana yang betul dan mana yang salah mengikut logik akal. Jadi wujudlah sistem demokrasi, iaitu yang ketujuh tadi, peringkat yang ketujuh, muncullah sistem demokrasi. Apa yang dimaksudkan demokrasi di sini ialah demokrasi merupakan sistem yang mengikut autoriti suara rakyat ataupun suara manusia sahaja. Jadi apabila mereka tidak berpandukan Al-Quran dan Sunnah ataupun wahyu, mereka akan menggunakan suara rakyat ataupun kita kata suara orang saja, human, ikut suara ramai orang, suara ramai, mengikut suara ramai daripada orang-orang. Itu maksud saya. Jadi maksudnya apa yang dikatakan di sini ialah demokrasi ni, mereka perlukan sistem demokrasi ni untuk menentukan apa yang betul dan salah. Dalam masa yang sama atau seterusnya, mereka akan menolak pandangan daripada panduan atau pandangan daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kesimpulannya di sini saya menyatakan bahawa kita sebagai umat Islam ni haruslah berwaspada dengan pemikiran-pemikiran yang membuatkan kita boleh kadang-kadang terdetik macam betul juga ikut logik akal. Memang betul, tapi kita sebagai umat Islam kena berpandukan wahyu. Kita kena panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga kita terhindar daripada segala ancaman-ancaman pemikiran seperti 7 peringkat yang saya katakan tadi. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.